Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati syifa wal barakat wal futuhat sya'nillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita masuk pada hadis yang kedua ataupun bab yang kedua, bab maja'a fil khatamin nubuwah. Bab pada menyatakan, bab yang telah datang pada menyatakan berkenaan dengan khatimun nubuwah, iaitu bab berkenaan dengan cop kenabian yang ada pada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatam nubuwah ni tuan-tuan adalah merupakan bukti bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang nabi. Khatamun nubuwah ni menjadi bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah nabi. Ni bukti yang jelas, bukti yang kuat bahawa baginda Rasulullah adalah seorang nabi. Kalau ditanya tentang bagaimanakah dikatakan seorang itu adalah nabi, antaranya adalah adanya khatamun nubuwah. Benda yang bukan dibuat-buat, benda yang bukan direka-reka, sebaliknya benda tu ada bila rasminya Rasulullah SAW tu menjadi Nabi. Itu yang disebutkan adanya khatam, iaitu sebagai tanda penyaksian bahawa baginda Rasul SAW itu adalah sebagai seorang Nabi. Hadis yang pertama, an As-Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu yaqulu zahabat bi halati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibni ukhti waji' famasaha ra'si wa da'a li bi barakati wa tawadda'a فشربت من وضوعه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه فإذا حوى مثل زير الحجالة. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita, adalah ibu saudaraku telah membawaku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku. Kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum dari air sisa wuduknya. Kemudian aku berdiri di belakang baginda, maka aku terlihat kepada khatam, yakni cop tanda yang berada di antara dua belikatnya, yakni belakang bahunya.
di mana ia menyerupai ziril hajalah, iaitu butang ataupun telur hajalah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Yazid. Suatu hari Sayyidina As-Sa'ib bin Yazid ni dia sakit. Dia waktu tu dia masih budak. Dia ni dianggap bila mana dalam hadis ni waktu tu dia masih lagi kecil. Dan waktu tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang panggil Sayyidina Sa'ib ini dalam keadaan dia sakit. Lalu mak saudara dia bawa dia ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa bawa jumpa tu? Dengan tujuan nak minta penawar. Dengan tujuannya bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, antara faktor sebabnya adalah nak minta penawar, iaitu minta ubat. Jadi sebenarnya tak salah. Bila mana anak kita sakit ke apa ke, ikhtiarnya berjumpa dengan doktor, jumpa dengan ustaz, jumpa dengan orang yang ada keahlian untuk minta doa, tu tidak salah. Itu orang panggil usaha. Itu orang panggil usaha. Orang lemah. Orang lemah di sungai. Kan? Maka kita ni takkan nak biar je dia lemah. Kita kenalah panggil orang yang berwajib. Kita tak reti berenang. Kalau reti berenang, berenanglah pergi selamatkan dia. Tak reti, maka kena report. Panggillah bomber, jepam, segala benda yang ada berkaitan dengan orang hilang, orang lemah ni. Itu orang panggil apa? Itu orang panggil usaha. Adapun keberhasilan daripada usaha itu semuanya datang daripada Allah. Itu semuanya datang daripada Allah. Tak maunya kita kata tak boleh ustaz, kita semuanya kena datang daripada Allah. Betul lah. Kederat kita, orang panggil apa yang kita nak, semua tu dalam iradah dengan kudrat Allah. Betul. Tapi secara zahirnya kita disuruh usaha. Disuruh usaha. Pilihan menentukan hasil daripada usaha tu balik kepada Allah. Ini kena betul. Jadi macam ni jugalah As-Sa'ib bin Yazid, bila mana dia sakit, mak saudara dia berusaha. Zaman tu mana ada klinik, tak ada hospital ke apa ke, tak ada. Macam orang cakap lah lagi Mekah, air Zam-Zam tu penawar, ubat. Betul. Tapi janganlah tak makan langsung ubat hospital. Tu salah. Dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, makanlah ubat hospital tu. Tapi dia pergi pederah bedil ubat air Zam-Zam ni. Dia kata air Zam-Zam tu ma'uz Zam-Zam bima usyribalah, katanya. Air Zam-Zam tu minum dengan apa yang kita niat. Jadi saya niat, ustaz hilang kencing manis, darah tinggi, saya pun minum lah. Lepas tu ubat saya tak makan. Tu tak betul. Ubat tu ikhtiarnya, makanlah juga. Air Zam-Zam tu ikhtiarnya, makanlah juga. Tapi hasil kepada menentu jadi tak jadi ubat kita makan apa semua air Zam-Zam tu, itu daripada Allah. Hak tu kena perbetul sikit, faham kan? Kena perbetul. Kadang-kadang ada orang kata tak apa ustaz, baik minum je air Zam-Zam tu. Orang kata minum air Zam-Zam, bila mana sa'i minum, nak sa'i minum air Zam-Zam, orang cakap lepas habis tawaf sunat minum air Zam-Zam. Minum tu apa? Minum sampai terbelahak, sampai sengkak bahasa kita ni. Kenapa disuruh minum sampai sengkak, sampai kenyang Ustaz? Sampai tak larat minum lah. Sebab antaranya faktor bila mana kita sa'i, antara salah satu boleh kita hayati falsafah sa'i itu sendiri. Apa dia falsafah sa'i? Sayyidatina Hajar naik Bukit Safa, pergi Bukit Marwah, ulang 7 kali. Sebab apa? Sebab nak cari air. Tiba-tiba kita sambil duduk sa'i, berhenti tengah jalan minum air Zam-Zam kat Pili tu. Tak kenalah dengan falsafah, walaupun sah. Sah tu tak sah. Kan? Minum tengah-tengah sa'i tu sah, tak salah. Cuma bila mana orang kata kait dengan falsafah, orang tahulah benda tu tak kena. Kan?
Tak kena, tak berapa nak cantik. Yang cantiknya apa dia? Iaitu kita minum, kita orang panggil minum tu selepas tawaf. Tu bagi contoh maknanya kan. Tempat yang patut minum kita tak nak minum. Lepas tu yang kita kata ustaz air zam-zam ubat, betul. Tapi minum itu sekadar, tapi jangan meninggalkan usaha ikhtiar yang lain. Nah, ini penting. Baik. Lalu dia kata, lalu mak saudara aku ni mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'. Iaitu katanya, Rasulullah, sesungguhnya anak saudara aku ni sakit. Tak, anak saudara aku ni sakit. Lalu katanya, famasaha ra'si wa da'ali bi barakati. Maka menyapulah oleh baginda akan kepalaku. Nabi pun usap kepala aku sebab aku ni sakit. Nabi pun sapu. Tak, itu sebabnya kita kata sebagai ulama, antara perkara yang dianjurkan bila mana kita berziarah orang yang sakit, antaranya disuruh kita ngusap dia. Kalau lelaki usap orang lelaki, kalau orang perempuan usap orang perempuan. Jangan tak tentu kira pula. Yang lelaki pergi ngusap perempuan, perempuan pergi ngusap lelaki. Dah ustaz suruh katanya. Tak, adabnya tu kena sesuai dengan waktu tu. Siapa yang nak diusap? Ada. Kalau lelaki usaplah orang lelaki. Kalau perempuan usaplah orang perempuan. Tak. Maknanya usap tu sendiri dah ada terapinya dah. Kan? Yang kita orang panggil apa, bila kita ada sentuhan tu, itu orang panggil terapinya dah. Kan? Lain dia kalau doktor tak bagi sentuh, tu cerita lain. Kan, yang sehari dua ni duk kelang kabut ni, apa, COVID-19. Apa ni? Kena sembur tangan tu. Apa nak sebut tak erti. Sterilizer apa? Tak. Sterilizer tu. Tak. Pergi sembur tangan. Kan? Islam ajar awal lagi dah. Sebelum ambil semayang, basuh tangan. Imam Ghazali sebut dah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kan? Doa-doa bila mana tiap-tiap kali kita nak ambil air semayang. Kan? Basuh muka ada doa dia. Basuh tangan ada doa dia. Basuh kepala ada doa dia. Kan? Kita kadang-kadang suka mempertikai doa tu mari ikut mana. Tak. Beramai je lah doa tu bukannya salah. Tak. Kalau kata tak ada hadis pun, tetap doa tu tak salah. Kan? Doa, minta, ya Allah, pancarkan, serikan wajah aku. Tak. Ya Allah, serikan tangan. Ambillah, biarlah bercahaya tangan aku ni, supaya dapat ambil buku daripada tangan belah kanan. Ya Allah, kamu cuci tangan aku belah kiri ni. Janganlah jadikan tangan kiri aku ni tangan yang akan menerima buku di hari akhirat. Itu doa. Nah. Sunat-sunat waktu sebelum ambil wudu, apa dia? Basuh tangan. Basuh tangan. Kan? Itu antara benda. Tapi tak salah juga. Janganlah kata tak boleh pakai sterilizer ni. Kita dah ada dah wudu. Pakailah juga, apa masalahnya? Itu juga sebahagian daripada usahanya. Tak. Kena hari ni ngaji macam ngaji tauhid pula dah rasa. Kan? Tu usahanya, ikhtiarnya, yang menentu hasilnya orang wuduk ke, orang pakai sterilizer tu ke. Tak. Hak tu semuanya daripada Allah. Tapi hakikatnya kena usaha. Tutup muka kan. Orang kata pakai mask, tutup muka. Tutup lah. Tak. Tak ada masalah. Tak nak tutup pun tak apa. Kan? Niatnya satu. Contoh bersalam. Tak nak bersalam pun tak apa, nak bersalam pun tak apa. Bila kita bersalam, niat satu je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung juga aku, kerana aku nak hidupkan sunnah bila mana bersalam dengan orang, berjabat tangan dengan orang. Tak? Mudah-mudahan dihapus dosa apa semua ni. Mudah-mudahan. Orang panggil ikhtiarnya. Tak? Doanya, harap-harapnya. Kan? Tak nak bersalam pun tak apa lah. Tak? Nak letak tangan kat dada. Apa? Musim ni tak boleh bersalam dengan orang banyak sangat. Tak? Tak ada masalahnya, pulanglah. Tak? Jangan duk bergaduh pasal tu. Kan? Ni ada orang duk gaduh pula, tak naknya salam kita katanya. Macamlah awak ni bawa wabak katanya. Bukan cerita bawa wabak tak bawa wabak. Tak? Ceritanya orang tu dia nak jaga, kan? Itu juga dianjur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi usap pada aku dan Nabi doakan keberkatan untuk aku.
Doa lah. Bila mana kita tengok orang sakit, jangan kira nak belabun je. Tak, tengok orang sakit, berziarah orang sakit, jangan duk kira nak huha belabun. Doakan keberkatan untuk si sakit ni tadi. Tak, nak doa apa Ustaz? Doa lah apa-apa pun boleh. Tak, ya Allah, kan, berilah kesembuhan pada saudara kami ni, kan. Dah tak hafal yang Arab tu, bacalah yang Melayu, kan. Ataupun paling kurangnya baca selawat tibil qulub tu, selawat syifa tu. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni zaman-zaman penyakit ni duk baca tu. Dengan berkat mudah-mudahan selawat tu Allah Ta'ala angkat semua sakit kita. Tak? Tak salah berselawat atas nama Nabi tu, sebut nama Nabi tu, mudah-mudahan Allah angkat segala sakit kita. Kadang-kadang kita lupa benda-benda apa tu, kan. Selain daripada baca Allahumma ya dafi'al bala wal waba wal fahsya ma la yasbul ghairu min balina hadza khassa li syai'in qadir. Hak tu satu bab. Nak boleh baca qunut nazilah, baca tak, bukan mesti subuh, nak baca tak hari pun tak apa ni, tengah musim wabak ni. Tak, musim wabak, musim penyakit, kita nak baca Zuhur nak baca boleh, Asar nak baca boleh, bacalah sebagai orang panggil, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat. Tak, Allah Ta'ala angkat bala dalam negeri kita ni. Tak, angkat ujian yang turun pada kita. Jadi doa itu juga salah satu daripada cara nak berubat. Dan kemudiannya lalu katanya baginda mengambil wuduk dan aku minum dari air sisa wuduknya. Air sisa wuduk di sini kata ulama adalah sebahagian pandangan mengatakan air yang duduk di dalam bekas, bukan air Nabi wuduk yang menitik tu ditadah, tidak, iaitu air yang duduk dalam kata beldi lah, kalau dia kata cebok lah. Nah, air dalam tu yang diminum lepas habis Nabi ambil wuduk, air tu yang dia ambil untuk minum. Satu. Yang kedua, pandangan pula mengatakan air yang menitik tu yang ditadah dan digunakan untuk minum. Baik, kata ulama, kenapa air yang ditadah tu digunakan untuk minum? Ada yang kata sisa air, sebagai pandangan kata yang ditadah. Sebenarnya yang ditadah itu adalah air tadahan wuduknya Nabi SAW. Nabi ni orangnya maksum, maka tidaklah warid dengan hadis ambil air semayang itu menggugurkan dosa-dosa kecil pada Nabi. Itu sebab mazhab Syafi'i makruh minum air sisa wuduk, makruh. Sebab antara sebab makruhnya, hadis Nabi sebut wuduk ini adalah menggugur dosa-dosa kecil. Jadi bila mana kita minum air yang digunakan untuk berwuduk, tak berapa nak elok, tak berapa nak cantik, air yang ditadah. Tapi baginda Rasul kalau minum itu tidak salah, sebab Nabi itu sendiri dah maksum. Tu Ustaz, yang orang duk ambil air kolah masjid tu macam mana? 7 kolah masjid nak ambil pula, kata di Tok Bomo tu 12 tengah malam ke atas. Tu yang mengelewa kat luar pagar masjid kita ke 12 tutup dah pintu pagar luar tu. Kunci pula dah. Hak tu dia ambil kiyah kepada kat kolah tu, bila orang nak ambil orang baca bismillah. Dan air tu pun tak jadi mustakmal, tak jadi makruh pun, sebab air tu lebih dua kolah. Tu sebab dia suruh ambil air kolah orang semayang, kolah masjid. Syaratnya pun air kolah, tak boleh air pilih, kan. Ada cerita ni, cerita betul ni, kawan saya sendiri dia cerita kat saya. Dia kata, saya ni Ustaz, dia suruh pergi ambil air kolah masjid. Dia suruh saya ni pergi ambil air kolah masjid, berubat. Waktu tu saya tak ingat berubat siapa, tak tahu.
mak dia ke ayah dia lebih kurang tu. Tok Bomo ni pesan, Tok Bomo ni cakap nak berubat ni kena pergi ke 7 buah kolah, dan 7 kolah masjid ni disebut. Salah satunya yang saya ingat sekarang ni Masjid Kampung Paloh, Masjid Panglima Kinta, dan kena terus naik ke Tepin kalau tak salah. Dan beberapa masjid di daerah Tepin tu, last sekali Masjid Kampung Buaya Padang Rengah. Waktu nak ambil katanya Tok Bomo tu kata pukul 12 malam kata. Tapi pergi ke? Pergilah Ustaz katanya. Udahlah pergi Masjid Kampung Paloh tu. Masjid Kampung Paloh ni tempat ayah semayangnya kolah tapi dalam. Udah nak ngambil tak boleh, dia mengunci pintu katanya. Tu macam mana buat? Jenuh lencari, pakai apa ni, jumpa tali apa ni, apa nama tu, pipe getah tu, masukkan ikut celah-celah tu, lepas tu sedut katanya. Dah rupa straw katanya. Buat nak kayu ni punya pasal ni. Nak lah sekali Masjid Kampung Buaya, dia kata tak ada kolahnya katanya. Nanti saya kata Mika tak pernah pergi, saya kata tak. Mika tak pernah pergi kan. Masjid Kampung Buaya ni kolahnya ada. Duduk dekat tandas lelaki dalam. Memanglah kat luar tu jumpa hak pilih. Dia kata dah tak ada, awak pengambil lah yang pilih luar tu katanya. Jumpa Tok Bomo, tahu khabar kat Tok Bomo tu yang last ni pakai pilih. Tok Bomo tu kata tak mujarab katanya. Tu tak terpakai lah 7 kolah tu katanya. Buat penat je duduk berjalan malam ni tak. Saya kata siapa suruh Mika pergi malam-malam macam tu. Tak. Lagi satu pula yang geng-geng duk ambil kolah masjid ni, satu pun nak tegur. Kadang-kadang datang tu time orang semayang. Orang semayang Mika ngambil kolah cabut. Tak. Tu pun tak kena juga kan. Hak lagi syok tu dia nunggu kat luar tau, tak masuk-masuk. Orang semayang ni dia nunggu ni kat luar. Orang pun keluar masjid, dia pun datang ke kolah. Orang kata ngambil air kolah je ke? Jadilah katanya. Idak ke semayang? Tak apa katanya. Allah Ta'ala faham katanya. Tak tahulah kok dia mempunyai pantang nak ambil air tu jangan semayang. Wallahualam. Tak. Tu kita tak tahu. Baik, hak tu satu. Jadi tak salah lah hak nak ambil kolah masjid ke apa, saya tak kata salah. Tapi biarlah waktu semayang tu semayang lah. Tak? Semayang tu semayang lah. Ini tak nahin apa tak ajak. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Sebab waktu tu As-Sa'ib ni adalah seorang anak kecil, orang muda. Tak? Dia pun duduklah dekat belakang Nabi SAW. Maka aku terlihat kepada khatam, yakni cop tanda kenabian yang berada di antara dua belikatnya, iaitu di bahagian belakang. Tak? Di bahagian belakang. Waktu aku berdiri kat belakang Nabi, aku nampak ada tanda kenabian yang mana ianya menyerupai ziri hajalah, iaitu butang ataupun telur hajalah. Butang di sini, butang apa? Kata ulama adalah butang yang kita panggil, macam mana cakap kan kalau kata soroban, orang lelaki senang sebut. Soroban putih ni tak ada sangat. Kalau kita beli soroban warna hitam yang ada petok-petok hitam tu kan dia ada rambu-rambu tu. Orang panggil apa rambu-rambu tu? Labuci bukan tak? Awak kan tahu. Hak rambu-rambu tu lah. Kan? Yang belah ujung bucu tu ada satu rambu yang bulat tu. Yang besar sikit tu. Hak tu yang dikatakan zirri tu. Yang dikatakan butang tu macam tu. Dalam sebagai kitab sebut butang-butang macam kubah yang ada pada kelambu-kelambu orang-orang dulu. Hak jenis kelambu pengantin tu, hak bucu-bucu katil tu, ataupun yang duduk renda-renda tu. Kalau kat Masjid Ubudiyah tu, kalau tuan-tuan perasan tu, dekat naik mimbar punya tangga tutup tu, dia membuat macam orang panggil bumbung kat Masjid Ubudiyah tu, kalau perasan tu. Hak yang tepi tu. Itu. Saya jenuh duk fikir nak bercontoh mana. Nampak kat Masjid Ubudiyah tu, kat tangga kat naik mimbar tu. Yang tutup bumbung mimbar tu. Ada kain tu. Yang tu yang dikatakan butang tu. Bukan butang baju ni. Jangan duk silap. Bukan butang baju ni. Sebab khatam ni dia timbul. Khatam tu dia timbul.
Ataupun juga kata sebagai ulama, zirhajalah ni adalah daripada macam telur burung merpati. Nah, zirhajalah ni adalah telur burung merpati. Macam juga telur burung merpati yang dipanggil sebagai ziril hajalah. Ziril hajalah. Itu yang pertama. Maknanya seolah-olah macam telur burung merpati. Telur burung merpati ni kan yang besar. Nak kenik je. Maka yang khatam tu pun taklah besar, kenik. Tak. Setengah orang nak faham mudahnya macam tersebut risa tu, risa. Kan setengah orang ada tumbuh risa belakang, tapi kita risa tu bukan khatam nubuah pula. Risa kita besar. Hak ni besarnya macam telur burung merpati tu. Besar-besar ini besar-besar ibu jari. Ni orang panggil ziril hajalah. Okey, habis. Hadis yang kedua. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatal hamra misla baydati hamamah. Iaitu kata Jabir bin Samurah menceritakan bahawa aku telah melihat cop kenabian yang berada pada belakang di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan benjolan daging yang berwarna merah, yang mana rupanya sama seperti telur burung merpati. Dia kata, aku ni ada tengok di belakang Nabi SAW tu adanya khatamun nubuwah. Apa mana khatamun nubuwah ni? Iaitu seketui daging yang ada berupa benjoi daging yang berwarna merah. Maksud berwarna merah ni macam merah pada bahagian daging tersebut. Bahagian benjolan tu macam merah. Dan sebahagian ulama berpendapat bahawa tetap kalanya macam mana kalanya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak kulit Nabi itu sendiri, kita dah baca sebelum ni, sifat dia adalah putih merahan. Cantiknya, eloknya, bukan putih pucat. Jadi tak pelik bila hadis ni kata khatmun nubuwah yang ada belakang Rasulullah SAW itu berwarna kemerah-merahan. Tak pelik. Jangan duk kita kata macam mana kata warna jasad Nabi, kami pernah jumpa Ustaz. Betul, tapi warna jasad Nabi kan keputih kemerah-merahan. Jadi dikatakan bahawa kawasan orang panggil benjolan belakang Nabi itu, khatam itu sendiri adalah berwarna putih yang dikelilingi dengan warna kemerah-merahan. Yang dikelilingi dengan warna merah kemerahan. Itu satu. Kemudian habis hadis yang kedua. Dan saiznya seperti saiz telur burung merpati. Itu saiz dia. Macam saiz telur burung merpati macam kita sebut hadis yang pertama tadi. Hadis yang ketiga, an Rumaisa radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila khataman nabi khataman ladzi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'id ibn Mu'az yawmal mata ihtazalahu arsyur rahman. Berkata Sayyidatina Rumaisa radhiyallahu anha. Bukan radhiyallahu anhu, patutnya radhiyallahu anha. Kalau kata ada pen, tuan-tuan contin sikit tu, radhiyallahu anha, bukan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Tak tersilap type. Sebab Rumaisa ni adalah perempuan. Dia ni adalah sahabat kecil. Waktu dia riwayat hadis ni, waktu dia tengok cerita ni, tengok Nabi ni, waktu tu dia berbudak. Jangan tuan-tuan pelik pula, macam mana dia budak dia boleh tengok ni. Waktu tu katanya dia adalah waktu tu dia adalah kanak-kanak, budak kecil. Dia budak kecil. Rumaisa ni. Dan sifat Nabi ni pun dia tak pernah hampa ke orang. Apa orang minta, Nabi akan beri. Termasuklah daripada kalangan kanak-kanak perempuan sekalipun, Nabi akan layan permintaan tersebut. Jadi Nabi ni, waktu Rumaisa ni kata, waktu tu aku budak lagi,
Aku duduk dengan Rasulullah SAW dekat sangat. Dekat sangat aku duduk dengan baginda. Dalam sirah Rumaisah ni dia ada dua je hadis dia riwayat. Nanti kita akan jumpa lagi. Satu. Yang keduanya, ada juga nama lain nama Rumaisah ni, antaranya isteri Sayyidina Abu Bakar dan mak kepada Sayyidatina Aisyah tu. Mak kepada Sayyidatina Aisyah dengan namanya Rumaisah. Lagi satu, mak Sayyidina Anas. Sebagai ulama sebut Ummu Sulaim tu juga dengan namanya asalnya adalah Rumaisah. Ada dengan nama Rumaisah. Baik. Lalu kata Sayyidatina Rumaisah, aku telah mendengar Rasulullah SAW yang berada amat hampir dengan aku, sehingga jika aku ingin mengucup khatam di antara dua tulang belikatnya, nescaya aku boleh mengucupnya. Maksudnya apa? Dari hadis ni pula dia tak nak cerita sifat tu dah. Dia nak cerita bagaimana bahawa benda tu ada. Khatam nubuah tu ada pada Nabi. Kata Sayyidatina Rumaisah, waktu tu aku budak, aku tengok khatam ni sampai tahap aku kata kalau aku ikut hati aku nak pergi cium khatam ni tadi. Aku nak pergi cium khatamun nubuah ni tadi. Sebab dekat benar dah. Dekat benar dah antara aku dengan khatam ni, dekat. Jadi kalau kata aku dengan Rasulullah ni dekat sampai tak, kalau aku nak cium tu memang boleh cium. Memang boleh cium. Maka katanya, di mana baginda bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az. Di mana baginda bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan meninggal dunia selepas beliau menjatuhkan hukum kepada Yahudi Bani Quraizah. Lepas dia jatuhkan hukum kepada Yahudi Bani Quraizah setelah peperangan Khandaq. Waktu perang Khandaq, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni telah dipanah, menyebabkan dia ni cedera parah. Bila mana dia cedera parah, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, ya Allah, jangan kamu matikan aku melainkan setelah aku menghukum Yahudi Bani Quraizah. Ketika mana Nabi SAW berjaya kepung Yahudi Bani Quraizah lepas perang Khandaq. Yahudi Bani Quraizah ni sampai tahap dia cuba untuk mengkhianati Rasulullah SAW ni dengan cara demo pergi dekat dengan masjid Nabi. Dekat dengan masjid Nabi ni, dekat mana tuan-tuan? Dekat Madinah tu, dekat pintu nombor 5. Kalau pergilah, kalau duduk tengok pintu, kalau tak tengok pintu tak tahulah. Duk sebut je lah. Esok pergi, tuan-tuan pergi cari sendiri. Dahulu di situ ada satu tempat yang dibuat sebagai tempat menara tinjau, tinggi tempat tu, dan bila berlaku peperangan Khandaq disimpan ataupun diletakkan anak-anak dan juga orang-orang perempuan serta orang-orang tua yang tak berdaya di situ sebagai kawasan perlindungan. Dia menduduk kat menara tinjau tu. Jadi para sahabat pula yang laki-laki ni, yang handai-handai ni, tak ada duduk di situ. Dia pakat duduk pergi dekat Khandaq, dekat sepadan Madinah, jaga sebab nak perang. Datang Yahudi Bani Quraizah sebab dia duduklah Madinah. Demo pun datang. Bila demo sampai, bila mana demo sampai, datang beberapa orang jadi mata-mata. Seorang lelaki ditugaskan untuk jadi mata-mata. Lalu dia pun pusing dekat kawasan menara tinjau tu. Kata mak saudara Nabi Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib. Kata mak saudara Nabi kepada Hasan bin Sabit. Dia nampak. Dia kata, wahai Hasan, ni aku duk tengok ni, ada orang lelaki yang datang duk berkeliling dekat tempat kita ni. Pergilah Hasan, bunuh dia. Aku rasa dia orang Yahudi. Lalu kata Sayyidina Hasan bin Sabit, wahai Safiyah, aku ni orang tua, tak larat. Aku ni orang tua, tak larat. Bukan kata nak bertampil, ikut dia seragah pun aku tumbang dah. Itu yang ujung saya tambah lah. Nak khabar tak larat tu. Sebab ada kitab dia terjemah kata dia tu penakut. Dia kan takut, dia tak larat, dia tua. Ada ulama sebagian kata dia tu penakut. Hasan bin Sabit ni penakut. Bukan, dia dah tua. Dia tak dah, bila dah tua ni tahu je lah. Bukan jalan ke depan, jalan dah ngundur. Jadi dia nak beradab tu dia tak berani dah. Lalu dia kata, Safiyah, tak tahu, aku tak berani.
Lalu bila Sayyidatina Safiyah dengar kopi tu, kalau tu macam tu tak apalah, dia pun tukar baju. Dia pakainya baju hitam, kain pakai seluar, dia pun turun, dia bunuhnya lelaki Yahudi ni tadi. Bila dia bunuh, diseret, diletaknya dekat sepadan. Akhirnya orang jumpa mayat Yahudi ni tadi, orang-orang Yahudi ni jumpa mayat kawan ni tadi, maka kata dema, tak boleh buat main. Muhammad ni rupanya ada juga orang lelaki yang duk jaga dekat tempat orang perempuan tadi. Walau yang bunuhnya perempuan. Ada. Kemudian bila habis perang Khandaq, datang malaikat Jibril jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, dah tanggil baju besi ke? Kata Nabi, dah habis perang tanggil lah. Kata malaikat Jibril, tak, kami malaikat-malaikat belum tanggil baju besi. Kenapa? Ada lagi satu. Nun, ditunjuknya ke arah perkampungan Bani Quraizah. Lalu Nabi pun tengok, waktu tu Nabi terus perintah para sahabat, siap-siap kita pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Kampung Bani Quraizah ni punya lama. Sampailah harilah Nabi kata kita akan serbu masuk. Bila dengar serbu masuk ni, akhirnya dia angkat bendera putih. Nyerah kalah dengan harapan mudah-mudahan Nabi memaafkan dia. Cerita ni panjang lah, cerita Bani Quraizah ni. Ni cerita nak bagi ringkas. Dengan harapan Nabi memaafkan dia. Lalu datang sahabat-sahabat daripada kaum Ansar minta merayu supaya diberi hukuman itu daripada kalangan mereka. Tak. Lalu kata Nabi, kalau aku beri Sa'ad bin Mu'az jadi hakim, kamu setuju tak? Dia mengatakan kami setuju. Orangnya memang elok benar lah untuk jatuhkan hukuman. Bila mana datang Sayyidina Sa'ad dalam keadaan berbalut ni, papah daripada Madinah, letak atas baral dia, pergi ke perkampungan Bani Quraizah ni. Bila dia sampai, semua orang-orang Yahudi ni pakat berimpun keliling dia, merayu, wahai Mu'az, kita ni kawan lama dah, kita ni dulu senang susah bersama, maafkanlah kami wahai Mu'az, maafkanlah kami wahai Mu'az, katanya. Lalu kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, bila mana dia sampai kat depan, dia kata, sudah, diam, hari ini adalah hari pengadilan. Ya Rasulullah, adakah kamu reda dengan apa yang aku hukum? Nabi kata, aku reda. Aku reda. Maka kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, dia kata, kalau begitu, yang lelaki jatuhkan hukuman bunuh, perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan. Lalu kata Rasulullah, wahai Mu'az, kamu berhukum, wahai Sa'ad, kamu berhukum tepat dengan seperti mana Allah Ta'ala nak, kan, seperti mana yang kamu sebut tu. Kamu berhukum tu sama macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Maka akhirnya meninggallah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maka kata Nabi, hari Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal itu, ihtazalahu arsyar rahman, iaitu bergegarnya arasy Allah. Apa? Punyalah menyambut oleh sekalian ahli langit. Dalam riwayat kata Nabi ni, hari kematian Sa'ad bin Mu'az, Nabi berjalan berjengkit. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pasal berjalan jengkit? Lalu kata Nabi SAW pada para sahabat, kerana ramainya malaikat yang datang menziarahi jenazah Sa'ad bin Mu'az, dan aku melihat malaikat berebut-rebut bawa roh naik Sayyidina Sa'ad bin Mu'az naik ke atas. Berebut-rebut. Dan aku lihat bidadari syurga berbaris menyambut kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sehingga kan Nabi duduk tengok atas, kemudian Nabi tunduk. Sebab apa? Kata Nabi, aku melihat dalam ramai-ramai bidadari duduk berbaris seronok nak nyambut Sa'ad bin Mu'az tadi, ada seorang tu tersingkap sikit kain dia. Sebabkan aku terus tunduk. Kerana malu nak melihat auratnya orang perempuan. Jadi di sinilah menjadi dalil bahawa betapa hebatnya seorang sahabat yang nama dia Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, yang asalnya adalah pemuka Quraisy, pemuka Ansar, yang mana dia pernah ugut nak halau Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mula-mula dia suruh Usaid bin Hudair pergi. Usaid bin Hudair ni kira orang panggil Samsin lah, suruh halau. Tiba-tiba Usaid masuk Islam. Sebab Usaid ni terfikir, kalaulah aku buat tak tahu kira,
di kebun pok saudara aku ni, Sa'ad bin Abi Zurarah ni. Siap-siap bulan aku kena pelangkung. Dia pun dengar Mus'ab mengajar. Akhirnya dia masuk Islam. Lepas tu lah Sayyidina Sa'ad sendiri pergi. Dia kata harapkan kamu, tak ada harap kamu pun ikut juga katanya. Dia pun pergilah dengar, dia pun masuk Islam juga akhirnya. Nah, dari sebab asbab dia masuk Islam tu lah, dia dengan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, menyebabkan orang daripada suku Aus dan Khazraj ni pun ramai juga yang masuk Islam. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung pada hadis yang keempat. An Ibrahim bin Muhammad qala kana Aliyu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'alimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fid dinina ma laqatul unsa wa zakar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.